Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Qala Nabiuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Rabu ini 3 Jamadil Awal 1443 Hijriah bersamaan 7 Disember 2021 Masihi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di dalam majlis ilmu ini, yang dikatakan dalam hadis Nabi sebagai rawdatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT, di mana dikurniakan kepada sekalian penghuni majlis, sekalian hadirin majlis ilmu ini, ketenangan, sakinah, rahmat diturunkan oleh para malaikat ke atas mereka dan dikurniakan kepada mereka ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa yang sama, kita juga memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua berada dalam pemeliharaannya, dikurniakan kesihatan dan keafiatan, serta dijauhkan daripada segala musibah, bala bencana, wabak penyakit, terutama wabak COVID-19, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bersama ahli keluarga kita, suami isteri, anak kita akan berada di bawah payung rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikurniakan keampunan darinya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslim rahimakumullah, pada malam ini kita kembali meneruskan pengajian kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun, yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Al-Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Jadi kita sampai kepada hadis yang berikutnya, yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-28. Tajuk yang diberi oleh almarhum Tuan Guru penyusun kitab ini ialah ujian dahsyat terhadap iman. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Jadi dah selalulah kita kupas tentang siapakah dia Abu Hurairah ini, tuan-puan dan puan-puan bersedia maklum. Seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal pasti sebagai sahih, berjumlah 6,000 lebih 6,000
hadis semuanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang diriwayatkan, yang diambil oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan sampailah kepada kita pada hari ini. Kita dapat mengetahui maksud hadis-hadis matan ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali, bersegeralah kamu melakukan amal. Badiru bil a'mali, bersegeralah kamu melakukan amalan-amalan. Jadi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat baginda, terutamanya pada akhir zaman ini, bersegeralah kita melakukan amal ibadah, jangan bertangguh-tangguh melakukan amal ibadah ini. Fitanan ka qita'il lailil muzlim, sebelum menemui fitnah. Sebelum menemui fitnah, ini ujian berat terhadap iman. Kaqita'il lailil muzlim, seumpama malam yang sangat gelap. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis ini, seruan Nabi SAW dalam hadis ini, segeralah kamu melakukan amal ibadah, jangan bertangguh sebelum tibanya fitnah. Fitnah ini diterjemahkan oleh Tuan almarhum Tuan Guru, pengarang kitab ini, sebagai ujian berat terhadap iman. Sebelum datang ujian berat pada iman tu, yang digambarkan oleh Nabi SAW seperti malam yang sangat gelap. Jadi sebelum tibanya fitnah itu, bersegeralah kita melakukan amal ibadah pada Allah SWT. Jangan tunggu dah pencen esok, dah bersara, baru kita nak beramal. Beramallah sekarang, walaupun kita masih lagi mencari rezeki, tapi tidak bermakna kita tidak boleh memperbanyakkan amal ibadah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, pekerjaan yang kita lakukan ini, sekiranya niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari sesuap nasi untuk kita, isteri, suami dan anak-anak kita, ahli keluarga kita, dan semata-mata mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerja kita itu boleh mendatangkan pahala kepada kita, kerana kerja itu adalah suatu ibadah untuk kita. Jadi tak semestinya nak tunggu pencen baru nak beramal. Waktu kita bekerja ni pun kita masih boleh melakukan amal ibadah. Apabila adanya program-program keagamaan yang dianjurkan di jabatan, di tempat bekerja kita, maka sambutan baik kita itu juga dikira sebagai suatu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata, janganlah, bersegeralah buat amal ibadah ni, jangan sampai datangnya fitnah. Jangan sebelum datangnya fitnah yang seumpama malam yang sangat gelap. Bila malam yang sangat gelap fitnah tu, maka kita akan meraba-raba lah mencari cahaya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang lelaki berpagi-paginya dalam keadaan beriman, wa yumsi kafiran, dan berpetang-petangnya dalam keadaan kafir. Kalau terjemah sini, seorang yang masih beriman pada waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir. Itu Nabi SAW sebut.
Kadang-kadang ada orang beriman waktu pagi, petang dah kafir. Maksudnya pagi itu dialah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belah petang dialah orang yang paling derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berbahaya sebenarnya. Tapi inilah yang kita lihat banyak berlaku hari ini. Pagi watak lain, petang watak lain. Pagi watak baik, petang watak jahat. Siang watak alim, malam watak jahil. Itu dia. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau yakni syak perawi hadis. Atau maknanya perawi hadis memahami juga di situ boleh jadi keadaan sebaliknya pun boleh berlaku. Iaitu pagi dia kafir, berpagi-pagi dia kafir, dan berpetang-petangnya mukmin, berpagi-paginya kafir, berpetang-petangnya mukmin, berpagi-paginya kafir. Ini pun boleh berlaku. Boleh berlaku sebenarnya. Kerana apa-apa pun iman. Disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidak akan berzina dalam keadaan dia beriman. Kalau dia beriman, walaupun memang dia cenderung untuk berzina, tapi bila dia ada iman, dia takkan buat. Walaupun peluang terbuka di hadapan dia takkan buat. Itu mana integriti tadi. Tapi yang berlaku pada akhir zaman, kata Nabi SAW dalam hadis ni, banyak manusia yang paginya beriman, petangnya kafir. Paginya mukmin, petangnya kafir. Apa makna? Bukan kafir maksudnya petang tu dia ijtihad wa Islam, tak. Perlakuan dia, pagi perlakuan dia seperti orang yang mukmin, taat, sembahyang, tak tinggal, baca Quran dan sebagainya. Petang pula jadi lain, lain wataknya. Kadang-kadang pagi pula watak tu watak jahat pagi, bila petang pula bertukar jadi watak orang yang baik-baik. Ini berlaku, kata Nabi SAW. Kerana dengan sifatnya begitu, kata Nabi SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Maka dengan sifat dia begitu, dia menjual agamanya dengan suatu habuan yang sedikit saja pada mata Allah SWT. Pada mata manusia ni banyak, pada mata Allah SWT harga itu sangat murah. Agama ialah sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan, tidak boleh dijual beli. Agama adalah suatu kepercayaan dan pegangan. Tapi kalau agama itu sendiri boleh diperdagangkan dengan duit ringgit, dia sudah tiada nilai. Jadi itu Nabi bagi tahu, Nabi pesan, orang yang bersifat kafir pada waktu pagi, mukmin pada waktu petang, mukmin pada waktu pagi, kafir pada waktu petang ni, potensi dia untuk menjual agama itu ada. Hanya semata-mata kerana takut apa-apa kedana di dunia, sanggup jual agama untuk mendapatkan habuan dunia. Itulah ujian dahsyat terhadap keimanan seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita bacakan keterangan
yang ditulis oleh almarhum pengarang kitab ini. Di sini menerangkan kepada kita betapa dahsyat dan hebatnya ujian terhadap iman seseorang pada akhir zaman. Seorang yang beriman pada waktu pagi, tiba-tiba dia menjadi kafir pada waktu petang. Dan juga dengan seorang yang masih beriman pada waktu petang, tiba-tiba pada besok paginya telah menjadi kafir. Begitu pantas dan cepat perubahan yang berlaku. Iman yang begitu mahal boleh gugur di dalam godaan satu malam atau satu hari saja, sehingga ramai orang yang menggadaikan imannya hanya kerana hendak mendapatkan sedikit dari harta benda dunia. Jadi ini yang Nabi sebut, pada akhir zaman integriti ini boleh dijual beli. Agama ni boleh dijual beli. Iman seorang itu mudah dijual beli. Iman seorang itu mudah diperdagangkan. Mudah seseorang itu mudah diupas dengan harta benda untuk menggadaikan kepercayaannya. Begitu pantas dan cepat perubahan yang berlaku. Iman yang begitu mahal boleh gugur di dalam godaan satu malam atau satu hari saja, sehingga ramai orang yang menggadaikan imannya kerana hanya hendak mendapatkan sedikit dari harta benda dunia. Dunia lebih dicintai di sisi mereka. Sampai ada di kalangan mereka ni tadi, mereka sanggup menjual, menggadaikan agama masa tu juga, semata-mata nakkan hapuan dunia yang tidak seberapa. Dunia lebih dicintai di sisi mereka daripada iman. Dan menurut riwayat Ibnu Majah, Allah Ta'ala, beliau menambahkan kecuali orang yang hatinya dihidupkan Allah SWT dengan ilmu. Jadi orang yang mengikuti beli ilmu ni, hatinya teguh, ada hatinya hidup, tidak akan bergoyang. Kalau kita ada keyakinan, ada keimanan yang teguh, kita tidak akan jadi seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Iman kita akan berterusan 24 jam kita dalam keadaan beriman kepada Allah SWT dan kepada Nabi SAW dan lain-lain rukun iman. Kita akan meyakini bahawa Islam ni satu agama yang sempurna untuk semua manusia. Sempurna untuk semua keadaan dan semua zaman. Jadi ini sesuatu yang perlu difahami oleh kita pada akhir zaman, supaya kita boleh dan mampu menempuhi ujian dahsyat yang disebut tadi. Kalau iman kita tak kuat, mudahlah kita dipancing dengan RM2. Itu cerita ni. Jadi Nabi SAW kata, inilah dia ujian dari Allah SWT terhadap keimanan, keteguhan keimanan kita. Yang mana iman yang teguh itu melayakkan kita nanti menghuni syurga. Tapi bagaimanakah orang yang pegangannya goyah, seperti yang disebut oleh hadis Nabi SAW dalam hadis tadi. Petang pegangannya kokoh, pagi pegangannya kokoh, petang dah longgar. Begitu juga petang dah longgar, pagi besok pun okey balik. Jadi inilah yang merupakan ujian yang sangat dahsyat terhadap iman seseorang. Jadi mainlah sesama kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita daripada ujian dahsyat iman ini. Dan Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, Tuhan kami, dengan kami daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Dan terlebih lagi, wa na'udzubika min fitnatil masih dajjal. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah masih dajjal. Ini fitnah yang paling besar, yang akan mengorbankan ramai orang. Dan setengahnya adalah golongan yang Nabi sebut tadi, imannya boleh berubah menjadi kafir
pada hari yang sama, dan ada juga kafir bertukar jadi iman pada hari yang sama. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik oleh kita. Mudah-mudahan kita seorang isteri dan kita akan terpelihara berada di bawah pemeliharaan Allah SWT dan rahmat Allah SWT. Dan kalau adalah dosa-dosa, diampunkan dosa kita oleh Allah SWT, insya-Allah. Itulah dia sedikit kupasan untuk hadis yang ke-8 pada malam ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-29 insyaAllah. Jadi itulah sedikit kupasan kita untuk malam ini yang baik dari Allah SWT. Kita manfaatkan dalam kehidupan kita sementara ini untuk kita bawa kehidupan kita bersama suami isteri anak kita, kehidupan yang diridai Allah SWT di dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disebut dalam Quran yang mungkin terkasar bahasa, terlalu berbicara Yesus kata semua Allah SWT dari Nabi SAW dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Qul qala sallallahu alaihi wa sallam. Dan kita tangguhkan pula kita malam ini dengan tasbih kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tafsir wa tafsir. Allah bi'idzuka fi nuran wa na'udzuka min syururi ma Allah mabatit syamlahu mafarik jama'a musyaddid kamutazazid dan muslimin kilab. Ya Qahhar ya Jabbar ya Taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yang menjadi kitab yang biasa wa azma azab ihzib wa sallallahu wa fani فنبي صلى الله عليه وسلم ربنا زينا موزنا فما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك إليك المصير. اللهم ارفعنا البلاء والوباء برسول كورونا والغلاء والمن والفتن ما ظهر منها وما بطن. أمرنا هذا خصائص بالله أمن بسم كرمك وكرم النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا زينا موزنا فهم رمضان يوزن من البرص والجنون وجزاء في النساء أسقم يا ربنا آتنا في الدنيا ربنا ظلمنا أنفسنا لا تغفر لنا وترحمنا كل ما قصر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا ومسلمنا والمنا ولقانا وعملنا في هذه الليلة المباركة بشر جميع أول البراء إنك السميع العليم. تب إلينا ولا تتم لنا فيها سكون تأتينا فيها سماء فرد أول. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.